menjelekkan budaya dan menjelekkan digital. Yang Amat Terhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Nasional Anwar. Sentiasa dihargai.
10.30 pagi. Wakaf unit saham ESNB ni untuk membolehkan pemegang-pemegang saham ESNB mewakafkan saham mereka. Dana wakaf ESNB ni akan dilaburkan, membiak-biak, menghasilkan pulangan, dan pulangan itulah yang akan diwakafkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Serentak secara langsung di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terpuji dalam sementara kes-kes keganasan, tak kira lelaki ataupun wanita menjadi bangsa, mereka ni tak dapat lari atau tidak dapat membebaskan diri mereka dari terus menjadi bangsa, dan mereka ni sebenarnya seolah-olah macam pasrah diperlakukan dengan kejam dan ganas untuk satu tempoh yang lama sehingga terdapat adanya kes-kes yang melibatkan kematian dan sebagainya. Analisis, laporan, fakta dan agenda Alpha 92. Seperti yang telah pun dikeluarkan sebentar tadi, 10.30 minit pagi menerusi ruangan Alpha 102. Sekarang ini kita memasuki ruangan Alpha 102 sehingga jam 11 pagi nanti untuk kita berbicara mengenai kaya dunia, kaya akhirat. Dan untuk permulaan tahun 2024 ni, perkongsian dan juga pencerahan mengenai wakaf. Kalau ikut Dewan Bahasa dan Pustaka, wakaf ini artinya sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang ramai sebagai derma. Dan semasa pelancaran bulan wakaf kebangsaan tahun 2023 pada tahun lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan tradisi wakaf perlu disemarakkan, dan wakaf ini sebenarnya perlu diperhatikan. Jadi perkongsian dan pencerahan pada hari ini sudah semestinya akan dibawakan dengan lebih lanjut bersama dengan Tuan Haji Anwar Hamzah bin Tohar, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor. Selamat datang Tuan Haji ke Kongsi Nasional apa yang berbicara dan pencerahan mengenai wakaf. Kaya dunia kita ni, kaya akhirat kelak. Jadinya sebagai permulaannya mungkin boleh Ustaz kongsikan mengenai wakaf ni dan juga peranannya di negeri Selangor khususnya dan juga Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada DJ Faiz Nasional FM. Alhamdulillah, pagi ini Perbadanan Wakaf Selangor dapat bersama-sama untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di pendengar-pendengar Nasional FM berkaitan dengan wakaf. Ya, Soalan daripada DJ Faiz tentang wakaf itu, betul. dari sudut bahasanya ialah al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u maknanya benda yang terhalang ataupun benda yang tercegah dan sebagainya. Tetapi wakaf itu sendiri bermaksud harta yang kita serahkan kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta itu dimanfaatkan oleh umat Islam dan siapa-siapa juga orang yang dalam kehidupannya di atas muka bumi Allah ini boleh mengambil manfaat daripada harta wakaf. Yang mana harta tersebut mestilah harta yang bersifat tidak tercabut hukum syarak. Baik. Jadi Faiz di Selangor, penubuhan Perbadanan Wakaf Selangor ini ditubuhkan oleh Duli Yang Maha Mulia pada tahun 2011. Baik. Dan sekarang ni dah 2024 betul. Dah menjangkau hampir dekat 12 tahun penubuhannya. Dan alhamdulillah orang telah pun mengenali Perbadanan Wakaf Selangor. Mereka akan berwakaf melalui badan-badan yang dibenarkan oleh Perbadanan Wakaf Selangor. Yang mana kita beri maknanya kepada mereka satu bentuk surat menguruskan harta wakaf, ataupun boleh mereka membuat kutipan wakaf di Selangor. Baik, dengan syarat mereka datang ke Selangor untuk mendapat kebenaran mereka, dan syarat-syarat mestilah dipenuhi. Jadi secara umumnya kita di Malaysia ni sebagai sebagai pengurus kepada harta wakaf yang merupakan pemegang amanahnya adalah Majlis Agama Islam Selangor. Baik. Jadi sebab itu bila Perbadanan Wakaf Selangor ditubuhkan, Duli Yang Maha Mulia Selangor mengharapkan supaya ada satu badan yang boleh mengurus harta-harta wakaf di Majlis Agama Islam Selangor
boleh diwakafkan dengan syarat mereka mewakafkan harta mereka tersebut dan mereka tujukan niat mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta yang dah diwakafkan ni tak bolehlah diambil semula, Minta balik. minta balik. Macam boros siku pula. Jadi apa yang kita serah pada Allah, maka Allah lah yang akan menentukan, dan pengurus kepada harta wakaf ni akan menentukan sama ada harta tersebut menjadi jariah kita dan sebagainya. Jadi kita tak perlu risau kerana adanya badan-badan di seluruh Malaysia sendiri, ada Majlis Agama Negeri-Negeri dan juga di Selangor kita ada Perbadanan Wakaf Selangor, dan insya-Allah Perbadanan Wakaf Selangor akan melaksanakan apa juga yang diniatkan oleh pewakaf. PWS ataupun Perbadanan Wakaf Selangor sudah semestinya memudahkan urusan wakaf di negeri Selangor. Dan saya melihat Ustaz, ada beberapa produk wakaf ni ataupun jenis-jenis wakaf, antaranya wakaf khas, wakaf tunai dan juga wakaf korporat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dan juga memberikan pencerahan mengenai produk-produk dan juga jenis-jenis wakaf ni Ustaz. Dia sebenarnya di Selangor ni banyak produk-produk wakaf. Ya. Sejak pelancaran Pertubuhan Perbadanan Wakaf Selangor, jadi kita dah memulakan melaksanakan beberapa produk wakaf. Antaranya wakaf khas. Wakaf khas ni memang wakaf yang bersasar. Baik. Dia semua orang berwakaf berdasarkan tujuan ataupun niat-niat pembangunan atas tanah wakaf dan sebagainya. Niat khas, niat tertentu. Bangunan masjid, surau, tahfiz, sekolah dan sebagainya. Baik. Jadi wakaf khas ni telah pun berjalan sejak Pertubuhan Perbadanan Wakaf Selangor. Dan begitu juga kita ada wakaf tunai. Wakaf tunai ni telah pun difatwakan pada tahun 2017 dan pelaksanaannya pada 2018. Wakaf tunai ni maknanya orang telah pun boleh berwakafkan harta tunai mereka. Betul. Dan harta tersebut akan diberikan kepada Perbadanan Wakaf Selangor untuk diuruskan untuk manfaat umat Islam. Ya. Dan 30% daripada wakaf tunai tadi boleh disumbangkan sebagai fisabilillah untuk masjid, sekolah dan sebagainya. Dan 70% lagi untuk pelaburan dalam bentuk aset. Jadi wakaf tunai telah pun berjalan sampailah hari ini. Maknanya jumlah wakaf tunai telah pun dikumpulkan dan telah pun diagihkan berdasarkan sumbangan fisabilillah dan sebagainya. Kemudian kita ada juga wakaf emas. Wakaf emas ni adalah wakaf barang kemas yang diwakafkan kepada Perbadanan, dan pada hari ini ataupun hari berikutnya hendaklah ditunaikan, dicairkan wakaf tunai. Maksudnya wakaf emas ni wakaf yang barang yang kita ada, Ya, bawa kepada PWS. itu barang emas kita lah, yang bentuk emas rantai, cincin, gelang dan sebagainya. Jadi boleh dicairkan, diwakafkan kepada Wakaf Selangor dan akan dicairkan jadi wakaf tunai. Ya. Dan kita juga ada wakaf taklid. Wakaf taklid ni ialah seseorang yang mewakafkan harta mereka, dalam masa yang sama mereka ada syarat yang diwakafkan, mereka nak duduk dekat atas tanah wakaf berkenaan. Okey. Jadi ramai juga telah pun melaksanakan Faiz. Mereka wakafkan rumah, wakafkan tanah, tapi mereka nak duduk juga. Adakah sah akad